Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dialah Tuhan yang mencipta kita dan mencipta langit dan bumi dan mencipta apa-apa yang di antara keduanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah selayaknya lah menjadi Tuhan kita. Dan jadi Tuhan selain Dia, kerana tak ada siapa pun selain Allah yang boleh mencipta langit dan bumi dan mencipta kita. Ada. Semua orang akan setuju. Kita tanya orang yang menyembah berhala, siapa menjadikan kamu langit dan bumi? Pasti dia menjawab Allah. Jadi kata Allah, kalau mereka percaya bahawa yang menjadikan langit dan bumi dan manusia dan apa saja yang berada antara keduanya ialah Allah, kenapa mereka tak mau taat Allah SWT dan tak mau beriman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Kenapa? Dan tidak mau taat perintah Allah? Mereka diam. Mereka semua tak boleh nak jawab. Di satu bahagian mereka percaya yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan manusia, menjadikan apa-apa yang antara keduanya ialah Allah. Di satu bahagian yang tak mau taat. Jadi taat maknanya mereka tak mau taat perintah Allah. Jadi bila mereka tak taat perintah Allah, maknanya mereka tak percaya tiada Tuhan melainkan Allah tu. Mereka hanya tahu. Mereka hanya tahu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW. Tapi mereka tak percaya. Kalau mereka percaya, tentu mereka mau taat. Jadi percaya inilah namanya iman. Sebab itu satu orang yang bercakap, melafazkan kalimah iman, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu besar, dia tak boleh dikatakan orang beriman. Kerana kalimah tu belum masuk dalam hati dia. Maksudnya dah tak masuk dalam kepercayaan dia. Manusia tu dia tak berbuat mengikut apa yang dia tahu. Tapi manusia tu berbuat mengikut apa yang dia percaya. Jadi banyak orang fikir dan percaya bahawa kalau kita banyak tahu tentang Islam, kita akan banyak beramal. Jadi untuk banyak tahu, mereka kena belajar. Belajar baca kitab dari kulit ke kulit. Mereka kena masuk madrasah. Mereka kena masuk universiti ataupun institut pengajian tinggi Islam, supaya mereka dapat membaca banyak kitab tentang Islam. Dan apabila mereka dapat membaca banyak kitab, mereka banyak tahu tentang Islam. Mereka percaya dengan banyak tahu, mereka akan dapat amal Islam dengan betul. Banyak antara agamawan ni, dia cakap, kalau tak ada ilmu macam mana nak amal? Mereka ingat
tahu tentang Islam tu berkait dengan amal. Dan mereka silap besar. Tahu tu tidak ada kaitan dengan amal. Tidak ada perkaitan langsung. Tapi amal ini berkait dengan apa manusia percaya, bukan apa manusia tahu. Jadi usaha nak buatkan supaya manusia ni tahu tidak akan buat manusia itu beramal. Sebab itu banyak orang lulusan agama, banyak tahu ilmu agama, bertahun-tahun di madrasah, tapi mereka tak boleh beramal dengan apa yang mereka tahu. Melainkan kalau mereka beramal, hanya niat untuk tunjuk ke orang, bukan untuk suka ke Allah. Kerana mereka sudah dikenal sebagai ilmu, orang ada ilmu agama, tahu banyak agama. Jadi mereka kena belagak. Jadi di hadapan orang mereka akan beramal. Dan beramal untuk tunjukkan orang, bukan beramal untuk suka ke Allah. Jadi ini bukan iman. Jadi orang beriman ni ialah orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, ialah orang yang taat perintah Allah. Sebab itu kalau tidak ada taat kepada perintah Allah, maknanya dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak suka ke Allah, maknanya orang tu tak ada iman ke tahap yang Allah mahu. Sebab apa? Dia tak boleh taat Allah cara Muhammad SAW dengan niat ikhlas nak suka ke Allah. Tak ada. Maknanya dia tu tidak beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang tidak beriman beramal soleh ni orang yang masuk neraka. Begitu juga orang yang hanya mengucap tiada Tuhan melainkan Allah. Mereka ni tahu tiada Tuhan melainkan Allah, tapi belum percaya. Mereka tak boleh dikatakan orang beriman. Dia orang yang masuk Islam. Jadi macam mana nak jadi orang masuk Islam bertukar kepada orang beriman? Bukan dengan banyak belajar agama, bukan dengan banyak tahu tentang agama yang dipaham oleh orang hari ini. Kita kena lahirkan orang beragama dengan buka sekolah. Kita nak jadikan khalifah Allah dengan buka dari tadika lagi, Little Khalif. Semua ini berdasarkan kepada ilmu yang tidak ada evidence, tidak ada bukti. Bukti menunjukkan banyak yang tahu tak beramal. Bukti-bukti. Orang yang tahu banyak amal ilmu agama ni, orang yang tak ada amal agama. Jadi maknanya fahaman bahawa banyak tahu ilmu agama, banyak amal hanya conjecture. Conjecture mana? Satu benda yang tidak ada asas, tak ada bukti kukuh akan kepercayaan. Conjecture. Jadi hanya semata-mata anggapan saja. Yang buktinya tak ada. Buktinya orang yang banyak ilmu agama tak ada amalan. Sebab itu yang sebenarnya yang Allah SWT bagi tahu manusia ni kalau tidak ada percaya, dia tak akan buat. Dia akan buat apa yang dia percaya. Satu orang tak percaya saya naib Nabi, dia takkan taat saya. Tanda dia tak percaya saya naib Nabi, dia tak ikut cakap saya. Allah SWT bagi tahu orang Yahudi bahawa kamu telah jadikan Rab kamu, Rabai kamu, Tuhan kamu. Dia kata tak, kami tak ada jadikan mereka. Tapi kata Allah, memang kau tak sembah dia, tapi kau ikut cakap dia. Jadi ikut cakap Rabai itu menunjukkan, tapi tak ikut cakap Allah. Maknanya Rabai itu Tuhan.
kamu. Memang kamu tak cakap, tapi kamu ikut cakap dia. Yazid tak ikut cakap saya. Itu tanda dia tak percaya. Dia tahu saya Nabi, tapi tak percaya. Kalau percaya sikit dia. Saya bagi tahu dia, kamu tak percaya. Sebab apa kamu tak percaya? Kamu tak ikut. Kita tak percaya cakap Allah, kita tak mau ikut Allah. Kan? Si Pendi tak percaya saya naib Nabi. Naib Nabi ni bukan kedudukan rendah. Jadi dia tak dengar cakap saya, tapi dia dengar cakap bini dia. Maknanya bini dia Tuhan dia. Jadi kita nak tahu siapa Tuhan kita, ialah siapa kita ikut. Kau kata mulut kau Allah Tuhan kamu, tapi kamu ikut bini kamu dan kamu belakangkan perintah Allah. Jelas. Sebab Allah bukan Tuhan kamu, bini Tuhan kamu. Tapi kamu cakap tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi itu sebab orang yang cakap saja tiada Tuhan melainkan Allah, dia bukan orang beriman. Dia orang yang baru masuk Islam. Dan kalau dia mati, dia pasti tak masuk syurga, dia akan masuk neraka. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT tak masukkan orang dalam syurga hanya mengucap je. Kan? Allah akan masukkan dia dalam neraka. Mengucap je. Jadi satu orang itu kena taat perintah Allah. Untuk taat perintah Allah, kalimah tiada Tuhan melainkan Allah tu mau jadi apa yang dia percaya, mau masuk dalam hati dia. Bila baru jadi perbuatan dia, dia taat Allah. Dia tak akan ikut mana-mana perintah pun, melainkan perintah Allah saja dia ikut. Kerana Allah Tuhan dia. Kita hari ini tak ikut Tuhan kita, Allah. Ada ramai orang Islam, dia tak puasa. Dia tak puasa bulan puasa ni. Ataupun dia ikut suka dia, puasa awal dan tak puasa dan puasa akhir. Jadi mereka tu tak puasa dan tak sembahyang tarawih. Dan keadaan hidup mereka bulan puasa macam bulan lain juga. Hanya mereka tak nampak makan lah. Tapi mereka makan juga di rumah atau di kedai mamak, ikut pintu belakang. Mamak dia buka belakang dia, pintu belakang dia, untuk orang masuk ke kedai. Depan tutup. Jadi orang yang tak puasa ni semua masuk kat situ dan makan. Hanya beza dalam bulan puasa, dia tak makan nampak lah. Depan-depan tak ada. Tapi makan, dia tak puasa. Jadi Tuhan mereka ni bukan Allah. Jadi apa yang mereka ikut? Nafsu mereka. Jadi mereka tu sebenarnya ada Tuhan. Walaupun mereka kata saya tak percaya ada Tuhan. Orang-orang ateis, kemain bangga dia cakap saya tak percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan, tapi Tuhan mereka bukan Allah lah. Tuhan mereka apa? Nafsu dia, keinginan dia. Tak ada orang kat dunia ni yang tak ada Tuhan. Mereka kata mereka tak ada Tuhan ni salah. Siapa mereka ikut? Itulah Tuhan dia. Dia orang ikut nafsu dia, itulah Tuhan dia. Apa pula tak ada Tuhan pula? Tapi Tuhan nafsu kamu tak akan boleh bagi kamu faedah. Tidak akan boleh bagi bahaya, tidak akan boleh bagi mudarat, tidak akan bagi manfaat, boleh manfaat. Dan kalau kamu sakit, nafsu kamu tu tak boleh bagi kamu sembuh. Kalau kamu susah, dia tak boleh buat kamu senang. Kalau kamu tak ada duit, dia tak boleh bagi kamu duit. Apa pun tak boleh. Macamlah juga orang yang bertuhankan nafsu ni, kerana dia macam ada Tuhan juga, maka dia buat berhala. Jadi berhala tu pun dia tak bagi perintah, buat ni, buat tu. Tak ada apa kerja berhala selain daripada tercangak kat situ. Dia tak boleh cakap, dia tak boleh nampak, dia tak boleh dengar.
Jadi orang yang menyembah berhala ni sebenarnya menipu diri mereka. Bertuhan dengan tak boleh cakap, orang yang tak boleh cakap, yang dia buat sendiri, dan dia bagi nilai untuk bahala tu, dan dia bagi nama. Nama-nama bahala Lat dan Uzza, semua 360 bahala, dan semua bahala-bahala dia, namanya semua Tuhan manusia bagi, datuk nenek mereka bagi. Yang bahala dekat Batu Kip ni, Murga. Siapa bagi nama Murga? Datuk nenek mereka lah. Jadi Tuhan mereka tu sebenarnya bukan Tuhan. Mereka yang buat Tuhan, mereka kata Tuhan ni berkuasa. Dia orang yang buat Tuhan tu, macam mana dia boleh kata bahala tu berkuasa? Bahala tu dengar pun tidak, nampak pun tidak, cakap pun tak boleh. Jadi nampak tak? Mereka tu sebenarnya menipu diri mereka dengan tidak mau bertuhankan kepada yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta antara keduanya, yang mencipta kita, yang mencipta malam menjadi kepada siang, siang kepada malam. Jadi orang yang tak mau percaya kepada Allah ni sebenarnya orang yang menipu diri dia, dan orang yang menganggap dirinya bijak lah. Dengan tidak ikut perintah Allah yang sebenarnya tu, Tuhan yang sebenar, mereka akan selamat. Mereka tak mungkin selamat. Macam mana boleh mungkin selamat? Kerana mereka tidak akan ikut yang benar. Selain Allah, tak ada siapa yang tahu yang benar. Mereka manusia ni pun tak tahu yang benar. Patung bahala tu pun tak tahu yang benar. Apa pun tak tahu yang benar. Jadi bila kita bertuhankan selain daripada Allah, kita pasti tak ikut yang benar. Kalau kita ikut peraturan, tu peraturan semua dibuat oleh padri, ataupun padri atau syekh mereka lah. Dan syekh-syekh padri ni buat macam-macam undang-undang, dan mereka rasa seronok dengan membuat orang dengar cakap dia. Padri Kristian kata, kalau kamu buat dosa, kamu boleh jumpa saya. Apa nama upacara tu? Dan boleh bagi tahu aku yang kamu buat ni. Dan kemudian aku akan maafkan kamu. Confession lah. Dan mereka ada satu padri duduk dengan orang yang dosa, duduk cakap dengan dia, dan boleh maafkan. Jadi padri itu sebenarnya dah menaikkan kedudukan dia dari manusia, so jadi wakil. Dia orang kata wakil Tuhan. Boleh berbuat yang Tuhan boleh buat, iaitu memaafkan orang. Jadi mereka itu sebenarnya mau menjadi Tuhan, bukan mau menjadi padri saja. Mereka dapat ditaati oleh orang, ditakuti, dan mereka juga dapat apa-apa hadiah daripada orang. Makin ramai orang yang ikut agama dia, makin banyaklah dunia mereka dapat. Jadi salah satu cara nak dapat dunia banyak dengan buat agama lah, dan mereka agama. Jadi apabila manusia ni cintakan dunia dan cinta untuk dapat kuasa, mereka tak mau ikut agama yang benar tu, agama yang bertuhankan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad SAW. Dia tak mau. Di situ tak dapat harta, tak dapat nama, tak dapat kuasa. Mereka kena buat agama baru. Maka sejak itu, mula-mula manusia ni Allah bagi satu agama je. Tapi lepas tu banyak agama. Bukan banyak lah, sangat banyak. Dan semua agama-agama tu, semua agama buatan manusia, untuk manusia dapat duit dan kuasa. Jadi mereka yang mengikut agama selain daripada agama Allah, yang berteraskan asas dia tiada Tuhan melainkan Allah, itu asas. Yang tidak berasaskan dengan kalimah ini,
mereka tu sebenarnya telah ditipu oleh manusia lain macam dia orang, yang mereka adalah wakil Tuhan atau Tuhan. Mereka tak berapa berani nak kata dia orang Tuhan. Dia orang wakil Tuhan. Jadi mereka telah dibodohkanlah dengan, kenapa? Ini datuk nenek saya punya agama. Saya mengikut agama ni sebab inilah agama datuk nenek saya. Saya tak boleh ikut yang benar. Dia orang kata kepada Nabi SAW, bagaimana kami nak tinggalkan agama datuk nenek kami? Kami tak mungkin boleh. Kerana datuk nenek kami ni yang kami anggap mulia selama ni. Kami lahir di dunia ni sebab dia orang. Ya. Jadi bagaimana mungkin kami tak ikut, nak ikut agama kamu dan tinggalkan agama datuk nenek kamu? Mereka tak kira datuk nenek dia betul ke tidak, tak kira. Sebenarnya mereka tak mau ikut agama yang benar ni sebab ada di antara ketua-ketua kaum ni, dia orang yang nak kuasa. Kalau mereka ikut Nabi yang dihantar oleh Allah kepada mereka, mereka hilanglah kuasa. Hilang kuasa, hilang nama, hilang harta. Ini mereka tak nak. Kerana mereka takut hilang kuasa, hilang nama, hilang harta, mereka tak mau mengaku Nabi-Nabi yang dihantar oleh Allah kepada mereka itu Nabi. Jadi mereka buat 1001 kali alasan. 1100 kali alasan untuk tidak percaya. Jadi mereka pun cakap berbagai-bagai tomahan lah. Kami nampak kamu ni orang yang tak ada pun kelebihan. Kamu macam kami juga. Macam mana kami nak percaya apa yang kamu cakap? Bagaimana kami nak percaya janji yang kamu bagi tahu tu datang dari Allah? Kami tengok kamu macam kami juga. Dan kami tengok yang ikut kamu semua orang yang bodoh, lemah di antara kami. Jadi mereka kata kalau kamu mau, why no, kami ikut kamu. Kamu halau itu orang miskin yang lemah di antara kamu, yang lemah di antara kami keluar. Jadi Nuh kata, aku mengajak kamu kepada Allah. Aku tak minta apa-apa upah dari kamu. Aku punya upah daripada Allah. Aku tak ada sebab nak ikut cakap kamu. Kalau aku menghalau mereka yang miskin ini jauh daripada aku, kalau Allah bagi aku azab, kamu nak tolong aku ke? Kamu takkan mau tolong aku? Tak mungkin aku mau halau mereka. Jadi apabila Nuh AS tak mau dengar cakap dia, dia pun marah. Dia kata kalau kamu tak mau dengar cakap kami, kami akan lempar kamu dengan kayu. Kami akan pukul kamu, halau kamu. Macam-macam lah dia orang cakap pada Nabi-Nabi. Jadi Allah bagi tahu pada Nabi, jangan kamu takut. Segala rancangan mereka nak bunuh kamu takkan berjaya. Nak buat apa-apa pada kamu tak berjaya. Pastilah aku Tuhan kamu, pasti memelihara kamu. Dan aku akan buat rancangan-rancangan mereka yang mereka buat terhadap kamu gagal. Dan apa aku akan buat? Aku akan muliakan kamu. Jadi inilah janji Allah yang Allah beritahu pada Nabi-Nabi. Jadi apabila kaum mereka mula memandang rendah pada Nabi-Nabi mereka dan mau menghalau mereka atau membunuh mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan untuk menghancurkan kaum itu. Kaum yang begitu ganas, garang, begitu kurang hajar dengan Nabi mereka, Allah lenyapkan civilization mereka, Allah melenyapkan tamadun mereka sehingga tak nampak apa lagi dah. Yang kurang hajar, yang baik sikit, tapi Allah buat masih ada lagi kesan-kesan tamadun mereka. Jadi ada sebahagian kaum tu tamadun langsung hilang, lenyap. Terus lenyap, apa pun tak ada. Seumpama mereka tak pernah tinggal.
Ini kaum-kaum yang sangat jahat. Yang mana ada tinggal sikit bangunan, tanda itu semua, itu kaum yang tak berapa kurang hajar sangat. Jadi apabila satu kaum kata, kamu turunkanlah azab kalau sekiranya apa yang kamu cakap ni benar. Apabila satu kaum tu bercakap pada Nabi macam ni, maka Allah buat keputusan untuk menghancurkan kaum. Sebab apa? Dia dah cakap, kalau kamu benar apa yang kamu cakap, datangkanlah bala tu. Dan setengahnya segerakanlah. Jadi Allah SWT punya tertib, Allah tak segerakan. Kata Allah SWT, kalau aku segerakan azab ni, manusia ni buat apa berdosa pun segera. Pasti tak ada orang duduk kat dunia ni, semuanya akan hancur. Sebab manusia ni memang selalu buat dosa. Jadi Allah punya sunnah, iaitu Allah biarkan, bagi tempoh, respite, bagi tempoh. Untuk maksud apa? Supaya manusia ni boleh bertaubat, kembali beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah SWT, Bapa yang boleh menghantar Nabi-Nabi dan Rasul, untuk maksud manusia itu diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan yang benar tu Allah bagi tahu dalam Quran, dalam kitab-kitab dia yang lain. Dan apabila manusia tahu yang benar, ikut yang benar dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi-Nabi yang Allah hantar kepada mereka, dan niat untuk sukakan Allah, Allah akan buat mereka berjaya dan selamat. Dan mereka yang tak mau ikut dan tak mau percaya dan tak mau taat, pasti tidak akan dibuat berjaya. Sebab Allah itu adil. Tidak mungkin Allah buat yang taat gagal, yang tak taat berjaya. Mana boleh. Tentu sekali ketentuan Allah, keadilan Allah membuat Allah memasukkan mereka yang beriman, beramal soleh, yang taat ke dalam syurga, selamat neraka, dan yang engkar ke dalam neraka. Allah SWT telah buat, manusia telah buat perjanjian dengan Allah. Alam arwah lagi. Bila Allah tanya, tidakkah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Semua mereka kata qalu bala syahidina. Jadi manusia yang di dunia ni, mereka tak beriman kepada Allah, mereka tidak memenuhi janji yang mereka buat pada Allah. Atas ini, manusia telah membuat diri mereka layak dimasuk dalam neraka. Allah bukan suka nak masuk orang ke dalam neraka, tapi kerana janji yang kita telah buat, maka kita terpaksa diazab kerana tidak menunaikan janji. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita ada masa tempoh di dunia je, waktu yang singkat untuk membuat keputusan sama ada nak beriman dengan Allah dengan cara Muhammad SAW dengan niat masuk atau tidak. Gagal untuk membuat keputusan, maut telah datang, kita pasti akan mendapat kegagalan. Jadi setelah kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perintah pertama supaya kalimah yang kita ucap masuk dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu, supaya kita jadi orang beriman. Dan kita kena, untuk maksud itu kita kena buat kerja, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah kemungkaran di tempatan kita, di bandar kita, di negara kita, dan di negara-negara di seluruh dunia. Untuk maksud itu kita kena bagi masa kita setiap hari, kena bagi 40 minit ke 1 jam setengah buat usaha ziarah rumah ke rumah tempatan kita. Dalam sebulan kita mau bagi 3 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari di suburb atau di bandar kita. Setahun sekali kita bagi 40 hari, 60 hari untuk pergi ke negeri-negeri di negara kita. Dalam seumur hidup kita pergi 4 bulan, 6 bulan ke negara-negara di seluruh dunia. Atas maksud tu, siapa sedia? Abdul Samad hari-hari ni. Abdul Samad 2,5 jam. 2,5 bulan, 2,5 jam, 3 hari, 40 40 hari. Okey, Azri.